terpaksa masuk ke dalam meeting saya ni. Tak apa, masalah. Nanti akan menjadi masalah. Jadi mungkin ada siapa yang on mic tu langsung dia off. Sekejap masuk saja guna email biasa. Dia akan ada masalah. Saja mengganggu rakan apa saya teruskan. Semua orang mendengar sekarang ni. Jadi apabila ada soalan, terus on sendiri dan terus tanya. On mic terus tanya. Okey. Jadi ada double. Okey, jadi semua orang melihat gambar promosi, betul tak? Semua orang melihat gambar promosi saya, ya? Okey. Jadi kalau dilihat di sini, saya pada hari ini cuba untuk untuk berkongsi dengan semua berkaitan dengan penyampaian PDPC yang berkesan melalui online. Now, of course kita kena tahu dulu, betul tak? Kita kena tahu dulu apa yang kita nak guna dan untuk apa kita nak guna. Berkongsi dengan semua. Yang pertama sekarang ni kita sedang menggunakan penyampaian PDPC Google Meet yang berkesan. Google Meet antara salah satu platform untuk kita betul tak? Berjumpa. Kita kena tahu dulu online di alam maya. Yang mana sebenarnya kita cuba mendekati manusia yang jauh-jauh ni, kita guna untuk berjumpa secara maya ataupun online. Jadi kalau cikgu dah masuk ke sini, maksudnya objektif yang pertama saya tu dah tercapai. Hanya beberapa perkara sahajalah yang cikgu kena pasti sebelum cikgu meneruskan lagi. Nah, yang saya nak menekankan kat sini, Google Meet ni sebenarnya ada di dalam Google Classroom. Ada di Google Classroom. Dan apa kemudahan yang ada di Google Classroom tu yang boleh kita guna pakai selain daripada Google Meet? Banyak, cikgu. Dan Google Meet ni, apa lagi yang boleh kita gunakan selain daripada kita berjumpa macam ni? Okey? Dan sekarang ni dah jadi satu fenomena. Pusat tuition menggunakan platform meeting, perjumpaan alam maya ni, menggunakan meeting online untuk mengajar. Pusat tuition dah musim PKP, dah tak boleh nak masuk. Dah tak boleh, anak-anak murid pelajar tak boleh nak pergi tuition. Jadi mereka membuat inisiatif yang lain, gunakan menjumpakan menggunakan Zoom, online, guna Skype dan macam-macam lagi lah. Okey, jadi apabila cikgu dah dapat masuk sekarang ni, sebenarnya cikgu dah capai satu objektif yang pertama, iaitu cikgu dah boleh guna Google Meet. Ya? Okey, sekali lagi saya cakap pada cikgu semua, kenapa saya sikit-sikit pandang ke sebelah kiri, sebelah saya ni. Sebenarnya ada satu lagi monitor yang saya guna untuk sebagai paparan tambahan lah. Ya? Yang di depan ni mungkin saya akan gunakan untuk paparan lain lah. Jadi cikgu jangan pelik, sekejap kenapa cikgu terus ke kiri, sekejap ke kiri ni. Okey, dan seterusnya. Selepas daripada kemahiran Google Meet, saya akan cuba berkongsi dengan cikgu berkaitan dengan Google Classroom. Ya? Saya tak susun elok sebenarnya tu. Sepatutnya fokus kemahiran yang pada gambar saya ni saya akan susun elok-elok lah. Okey, Google Classroom. Okey, Google Classroom saya rasa panjang lebar sangat saya nak bercakap dengan tentang ini. Ilmu dia cukup banyak. Dia ada kaitan pula dengan nanti Google Form. Google Form pula, bukan sahaja Google Form. Dia akan ada kaitan juga dengan Google Doc. Ya? Dan dia juga ada lagi kaitan dengan Google Sheet, Google Slide dan macam-macam lagi. Jadi kalau cikgu nak betul-betul cikgu serius tentang ni, kemungkinan bukan ini saja perjumpaan kita. Kita akan jumpa lagi mungkin untuk siri yang kedua, ketiga dan keempat dengan Google Sheet, Google Slide dan macam-macam lagi. Jadi walaupun PKP insya-Allah kita doa-doakan agak habis tamat. Kemungkinan bukan ini saja perjumpaan kita. Kita akan jumpa lagi mungkin untuk siri yang kedua, ketiga dan keempat. Kita akan belajar dalam Google Form, Google Classroom.
Saya akan cuba tunjukkan kepada cikgu sebaik yang mungkin apa kemudahan-kemudahan ataupun features yang ada di dalam Google Classroom. Banyak. Saya nak cakap sekarang mungkin biar saya hanya nak menimbulkan perasaan bukan gairah, perasaan ingin tahu cikgu dulu. Okey. Dan seterusnya, saya suka sangat kalau nak membawa cikgu ke quizzes. Quizzes dan apa kaitan dia dengan Google Classroom. Google Classroom dan quizzes ni apa? Saya ambil quizzes sebab saya rasa quizzes glamour. Ada banyak lagi aplikasi online yang konsep dia sama dengan quizzes. Quizzes ni apa? Of course dia adalah satu quiz. Of course dia adalah satu tempat platform untuk kita buat soalan-soalan yang mana banyak jenis soalan. Diibaratkan kita sedang menaip soalan itu di dalam Google, di dalam Word, Microsoft Word, dan kita serahkan dalam bentuk hard copy kepada murid. Tapi kalau quizzes ni sebenarnya dia lebih kepada online. Okey, dan seterusnya Google Form. Google Form, apa kegunaan Google Form? Selain daripada untuk mencari maklumat-maklumat untuk dibuat koleksi data, dia juga boleh juga kita buatkan satu pengiktirafan, satu sijil kepada murid kita secara online, bukannya hard copy, tapi automatik akan hantar ke email individu-individu yang telah berjaya untuk menjawab soalan di dalam Google Form. Baik cikgu. Okey, jadi sekarang ni dan yang lain-lain tu seperti masukkan gambar dalam Google Form, ini juga satu kemahiran yang saya akan cuba berkongsi dengan cikgu. Dan yang lain dengan cikgu tu seperti apa kelebihan gambar dalam Google Form, ini juga untuk kita guna pakai as title kita sebagai seorang guru. Okey, dan saya nak menjawab persoalan-persoalan. Ada 2-3 soalan yang saya lihat baru-baru ni. Sebelum kita mulakan, saya ambil masa dalam 4 hari untuk promote ni dengan bantuan Cikgu Fairuz Azmi. Cikgu Fairuz Azmi ni sebenarnya adalah seorang bekas pegawai teknologi pendidikan, bertugas di pusat kegiatan guru. Jadi rakan lama saya. Jadi dia volunteer sebenarnya nak bantu saya untuk memperluaskan sebab dia memang ada kemahiran berkaitan terutamanya kalau kita lihat, kalau siapa yang melihat saya melalui YouTube live, ini adalah hasilnya dan terima kasih diucapkan pada Cikgu Fairuz Azmi. Boleh subscribe dia punya channel, Cikgu Fairuz Azmi. Tak berapa nak seronok, tengok gambar pelik sangat kenapa kepala Cikgu Rosli ni besar. Dia menjadi satu tarikan sebenarnya. Tadi bukanlah kerana kepala saya besar, walaupun musim PKP duduk di rumah, terpuruk di rumah, saya masih normal berbanding dengan yang lain lah. Okey. Okey. Baru keluar agak muka saya. Musim PKP duduk di rumah, terpuruk di rumah. Jadi cikgu, saya masih normal. Semua cikgu di sini yang masuk sekarang ni adalah guru. Dan hanya saya dapati sekarang ni ada yang menggunakan email KPM. Okey. Ada yang menggunakan baru keluar agak muka saya. Ada masalah. Musim PKP duduk dalam terpuruk di rumah. Jadi cikgu, saya masih normal. Semua cikgu di sini yang masuk sekarang ni. Okey. Saya buka soalan dulu seminit. Dan hanya saya nak tanya sekarang ni ada yang menggunakan email KPM. Okey. Ada yang menggunakan baru keluar agak muka saya. Ada masalah. Musim PKP kalau tak ada soalan. Sebelum saya mulakan dengan Google Classroom, sukalah saya nak bercakap dulu tentang Google itu sendiri. Tentang Google itu sendiri. Sebenarnya Google ni, dia adalah satu yang bukan kecil, satu benda yang besar. Dulu Google dikenali sebagai satu enjin pencarian yang powerful lah. Sekarang ni banyak aksesori yang telah dicipta oleh Google, benda yang besar. Of course, dulu Google dikenali sebagai satu memang ini antara pencarian yang telah dicipta yang powerful lah.
Sebelum ni sekarang ni hanya tahu email sahaja yang dinamakan sebagai Gmail. Ya. YouTube, pandai guna YouTube tapi tak tahu yang YouTube sebenarnya adalah di bawah Google. Dan Google Drive sendiri, ramai yang gunakan Google Drive tapi tak tahu apa kelebihan Google Drive. Jadi sebenarnya sebelum saya masuk ke Google Classroom, saya nak bawa cikgu dulu berkaitan dengan apa kemahiran yang perlu kita kuasai dulu untuk menggunakan Google Classroom. Sebab sebelum menggunakan Google Classroom, kita kena tahu akaun yang telah kita ada. Antaranya kalau cikgu lihat di sini, saya akan tunjukkan, saya akan present. Okay, saya akan tunjukkan satu interface untuk penggunaan ni. Okey. Sekejap. Okey, cikgu nampak ya? Cikgu nampak. Sekarang ni saya sedang menunjukkan satu tertingkap drive, Google Drive, yang mana kalau cikgu perhatikan di sebelah atas kanan ni, sebelah atas kanan ada gambar profil, ya, gambar profil. Kalau cikgu perhatikan di atas ini, ya, di atas ini, ya. Okey, yang di sebelah atas nampak je ya? Okey, selamat datang. Yang mana baru masuk tu, selamat datang. Di atas ini, kalau cikgu perhatikan di sebelah atas ini ada dua gambar. Okey, yang di sebelah atas nampak je ya? Okey, selamat datang. Jangan yang mana baru masuk tu. Okey. Yang pertamanya, sebelum kita nak gunakan Google Classroom ni, di atas ini, kalau cikgu perhatikan di sebelah atas ini, gunakan layar internet Chrome. Saya peminat tegar kepada Mac. Mac asalnya tidak ada Chrome, layar internet Chrome. Jadi saya kena install. Kenapa saya perlukan Chrome? Sebab banyak extension yang di bawah Google hanya serasi menggunakan Google Chrome sahaja. Kalau iMac Mac dia banyak, dia lebih kepada Safari. Jadi saya install Google Chrome. Gunakan pelayar web Google Chrome sahaja sebaiknya lah. Ya? Okey. Jadi perkara pertama kita kena tahu Google Chrome ni sebenarnya kita gunakan dia, kita kena login sebagai identiti kita. Ya, kita kena login sebagai identiti kita yang mana dia boleh kenal kita seandainya kalau kita guna komputer lain, kalau kita masuk menggunakan identiti kita, kita kena login sebagai identiti punya interface yang mana akan jadi sama. Boleh kenal kita seandainya kalau komputer lain, kita bookmark perkara ini. Maksudnya laman web ini kita bookmark, kita tandakan laman web ini. Kalau kita pergi ke komputer B, bookmark tu pun akan dibawa sama. Ya, akan dibawa sama. Jadi untuk yang pertama ni, kalau tengok ataupun gambar profil saya yang di atas tu, itu adalah sebenarnya akaun bagi Google Chrome ni. Okey. Ada gambar satu lagi yang di bawah yang besar sedikit daripada yang di atas. Ini adalah akaun saya, akaun Google saya yang saya gunakan sekarang ini. Okey. Ini bukan akaun MOE saya, ini akaun personal saya. Jadi untuk menggunakan Google Classroom ataupun apa-apa sahaja aplikasi di bawah yang untuk kita gunakan untuk online, untuk PDPC online, pastikan cikgu tahu akaun apa yang sedang digunakan sekarang. Ya. Okey, saya nak masuk ke Google Classroom di bawah yang untuk kita gunakan untuk online, untuk PDPC online, pastikan cikgu tahu akaun apa yang sedang digunakan. Kalau sekarang perhatikan, ya, nampak tak? Okey, saya nak masuk ke Google Classroom di bawah yang untuk kita gunakan untuk online, untuk PDPC online. Di bawah ini pastikan cikgu tahu akaun apa yang sedang digunakan. Akaun, ya, nampak tak? Okey, saya nak masuk ke Google Classroom di bawah yang untuk kita gunakan untuk online. Dia akan buka satu lagi tab. Akan buka lagi satu tab dan lihat pula di sebelah atas kanan
gambar profil saya dah berubah. Inilah yang sebenarnya gambar profil saya. Dan cikgu perhatikan Google Drive saya pun dah bertukar. Okey, adalah item-item yang selain daripada itu. Okey. Dan apabila ada ini saja, barulah boleh kita masuk ke Google Classroom. Ya. Okey. Itu cara pertama. Saya nak masuk Google Classroom sekarang ni. Okey, ini dia. Ya. Yang ini. Okey. Betul ke tidak ni? Betul ke tidak? Okey, sebenarnya kita kena lihat juga lagi di atas, dia automatik dia berubah. Dia masih lagi membaca akaun saya sebagai akaun personal. Dia tak baca akaun saya sebagai akaun MOE saya, digital learning saya. Jadi yang ini yang kita kena peka selalu ya. Okey, ubah. Okey, cuba masuk. Okey, ini dia. Ini adalah Google Classroom saya. Di bawah akaun email yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya. Yang inilah yang sebenarnya yang ramai yang masih belum menguasai. Ya. Jadi apabila kita buka saja Google Classroom, yang perkara pertama yang perlu kita tahu, akaun apa yang kita guna, akaun mana yang kita guna. Ya. Saya mengaku saya sendiri ada banyak akaun Gmail. Antaranya inilah. Yang inilah yang ada gambar Chris ni. Ya. Dan satu lagi adalah email pemberian daripada KPM ni. Ya. Okey. Ini cara pertama masuk. Cara yang kedua, ya. Cara yang kedua, ya. Saya stop sharing. Okey, cara yang kedua, saya sharing semua ya, entire screen. Okey. Cara yang kedua adalah, kalau cikgu perhatikan, kita diminta untuk masuk ke Google Classroom melalui portal.moe.edu.my. Kenapa? Sebab sementara kita nak masuk ke sana, banyak banyak info-info yang perlu kita dapatkan terlebih dahulu, yang kita boleh dapati melalui perjalanan kita nak masuk ke situ. Okey, saya cuba kongsikan tertingkap saya nak tunjukkan cara macam mana cikgu nak masuk ke Google Classroom melalui portal.moe.edu.my. Okey. Okay, sekarang ni cikgu nampak presentation saya. Nampak kelas-kelas Google Classroom saya. Okey. Sepatutnya cikgu masuk melalui alamat portal.moe.edu.my. Tekankan juga kepada murid-murid untuk masuk melalui dengan cara yang macam ni. Ya. Okey. Selepas itu, kalau kita lihat, akan keluar interface macam ni. Okay, and then log masuk.
Okey, tengok setiap kali log masuk dia akan tanya nak gunakan alamat email apa. Of course gunakan email, kalau saya gunakan email MOE yang telah diberikan oleh kementerian. Dan okey, seterusnya gunakan login untuk guru di sebelah atas kanan, ya. Atas kanan ada menu utama, murid, ada guru. Okey, tekan guru. Kalau murid, tekanlah murid. Kalau admin, tekan sekolah, ya. Kalau mungkin admin nak mencari maklumat-maklumat. Banyak pertanyaan berkaitan dengan ID, murid bertukar, murid baru, ya. Jadi admin itu dia caranya. Okey, yang tu saya akan terangkan. Okey, seterusnya kalau dilihat, kalau ini adalah untuk guru, masih lagi untuk menu guru. Okey, pembelajaran digital rumah. Okey, kalau klik ni nanti kita akan pergi satu persatu. Okey, kalau pergi ke sini, terus dia tanya lagi. Nampak berapa banyak Roblox PKP ni berapa banyak Roblox. Dia tanya lagi perkenalan kita, nak masuk menggunakan email mana. Of course kita gunakan email yang betul lah. Okey, dan scroll ke bawah. Saya laju tak cikgu? Kalau laju tolong onkan mic juga saya. Perlahan sikit Dr. Cikgu Rosli. Baru biar saya terkedu sikit. Okey. Okey. Di sini cuba lihat ada Google Classroom, Google Hangout Meet. Ada orang tanya juga saya, Google Hangout Meet dengan Google Meet ni apa beza dia? Kalau dilihat sebenarnya benda yang sama saja. Hampir sama saja. Tapi Google ni dia fokus kepada dua. Mungkin untuk bisnes satu. Jadi kita fokus tentang PDPC. Okey. Dan satu lagi sekarang ni Google Drive. Okey. Google Drive. Okey. Kemudian di sebelah kanan tu daripada Microsoft. Mungkin ada kerjasama dengan Microsoft. Google dan Microsoft. Dia ada Microsoft Team. Setahu saya Microsoft Team ni lebih kurang sama lah juga dengan apa ni Meet. Macam Meet juga. Dia ada team untuk berjumpa online. Dan OneDrive ni fungsi dia sama dengan Google Drive. Okey, kita fokus tentang Google Classroom. Sebelum tu, menu guru lagi. Okey, cikgu perhatikan di sini ada buku teks digital. Klik apa yang ada buku teks digital. Okey, kalau dengar tu macam semua buku teks digital ada. Sebenarnya tak lengkap lagi ni. Saya perhatikan terutamanya sekolah menengah. Ada lagi yang tak lengkap. Sekolah rendah, majoritinya dah lengkap. Macam saya sendiri, saya nak mengajar matematik tahun 3. Buku teks tertinggal di buku rujukan guru tertinggal di sekolah. Jadi saya dapatkan di sini. Ada. Okey. Seterusnya, aktiviti. Okey, aktiviti. Kalau kita klik aktiviti, ada Google Classroom, ada Microsoft Teams, ada latihan atas talian. Kita tengok latihan atas talian ni apa. Okey, latihan atas talian ni as kita masuk sebagai seorang guru, of course lah latihan tu untuk guru. Untuk guru. Macam sekolah SK Kampung Kuala Pajam. Sekarang ni ada apa? Telah dinobatkan sebagai sekolah transformasi untuk kohort yang kelima. Untuk kohort yang kelima tak silap saya. Jadi saya antara guru yang bertanggungjawab. Dia dah hantar kepada saya ni program transformasi 2025 modul 8. Nak kena khatam lah ni. Okey. Tak apa. Dah ada EduWeb. EduWeb dah dikembalikan. Dan Community Guru Digital Learning bersama KPM. Okey. Yang ini saya galakkan sangat cikgu masuklah ke sini. Subscribe dia. Sentiasa masuk, sentiasa lihat apa aktiviti ataupun apa info-info terkini berkaitan dengan digital learning. Kalau betul lah cikgu serius nak mahir, cikgu masuklah ke sini dan dapat banyak info di situ. Baik, kita balik kepada Google Classroom. Okey, masuk ke Google Classroom. Lihat, masih lagi bertukar.
Sedangkan tadi 2 atau 3 kali ditanya email mana nak guna. Sekarang masih lagi di akhirnya bila nak masuk ke Google Classroom, masih lagi dia menggunakan akaun personal saya. Mungkin kerana dia detect Google Chrome ni menggunakan email ni. Tapi itu tak jadi masalah. Cikgu twist saja kepada email MOE. Okey. Dah masuk ya? Okey. Okey, dah masuk. Jadi saya buat satu kelas yang khas untuk kita belajar dan saya namakan dia perkongsian kemahiran. Maksudnya yang kedua. Perkongsian kemahiran penyampaian PDPC secara online. Okey, dan kalau lihat header di atas tu saya dah tukar. Saya letakkan bersama Cikgu Rosli, di bawah tu ada MOE-DL. Ya. Okey. Sebelum tu saya baca dulu chat yang ada di dalam Meet Google ni. Cikgu Arnida, Assalamualaikum Cikgu Rosli. Waalaikumsalam, terima kasih masuk. Cikgu Afida bagi feedback. Okey, line clear Cikgu Rosli, terima kasih. Mahizun, ni sahabat lama masa di SK Taming Jaya dulu ni. Terima kasih Ustazah Mahizun sebenarnya. Terima kasih. Okey, Cikgu Azlina. Terima kasih masuk. Puan Nurun Nadia. Terbaik Cikgu, terima kasih atas sharing sama-sama. InsyaAllah ni sharing ya. Kalau ada apa-apa yang saya tak tahu ataupun saya skip, tertinggal, Cikgu mungkin ada pengetahuan yang lebih daripada saya, maklumkan, boleh sharing ya. Dan Puan Nida, kalau saya sign out dulu email yang ada baru buka MOE, betul ke cara ini? Boleh juga, tak jadi masalah ya. Boleh juga, tak jadi masalah. Okey. Jadi kita masuk semula ke kelas yang saya ciptakan khas untuk perjumpaan kita untuk sharing ilmu ini. Saya buka satu kelas yang khas di dalam Google Classroom dan cikgu boleh ambil kod ni dan masuk. Saya beri masa 2 minit masuk menggunakan kod, kelas kod yang terpapar di skrin sekarang ni. Cikgu Fairuz. Okey, live Google, live YouTube ada problem ke? Ada masalah. Okey, nanti upload semula. Okey, tak apa. Okey, macam mana? Dah masuk? Okey, Puan Seha dah berjaya masuk. Saya sendiri jadi murid kepada beberapa orang pengajar yang dari Google sendiri, dari kementerian yang mana mereka ni ada pengiktirafan dari Google dan jadi tenaga pengajar. Saya sendiri masuk ke kelas mereka. InsyaAllah saya akan sharing apa yang saya dapat, saya akan sharing masuk ke dalam kelas saya ni, kelas Google untuk sama-sama kita lihat ataupun sama-sama kita gunakan. Okey, jadi saya akan copy. Saya akan letakkan di chatting kita. Jadi sesiapa yang selepas ini masuk, dia akan ambil di situlah. Ya. Baik. Okey. Sekarang ni kita berada di
kelas saya, kelas perkongsian kemahiran penyampaian PDPC secara online, PKP PDPC atas talian, dan kodnya adalah XSACYZQ. Saya refresh sebab ada yang dah masuk. Okey. Dan di depan ni dinamakan sebagai stream. Ya, mungkin cikgu dah tahu tapi saya ulang. Di depan ni dia dinamakan sebagai stream dan kalau dilihat di atas ini ada menu classwork, ya. Yang ni yang pening kepala sebenarnya. Cikgu nak faham, ambil masa, dan inilah kemahiran yang saya cuba bawa nanti, dan saya akan cuba kongsikan macam apa yang boleh kita kongsikan dengan anak-anak murid kita. Dan saya rasa dia sangat berguna lah untuk penggunaan pengajaran PDPC melalui online, terutamanya kalau cikgu nak bagi homework kepada murid. Okey, seterusnya, menu yang seterusnya adalah people. Okey, people ni kalau dilihat, okey, ada 1, 2, 3, 4, 5 orang people. Saya tak nak panggil murid bagi kita sedang berkongsi ilmu yang masuk ke kelas saya. Okey, dan seterusnya ada grade. Okey, grade ni kita tak ada lagi sebab kita belum lagi bagi kerja kepada murid kita. Sebelum tu kepada people, murid, sebenarnya kalau cikgu ada murid seramai 40 orang, cikgu kena invite murid tersebut. Kalau dilihat situ, saya halakan mouse saya dan keluar pop up invite student. Okey. Bagaimana cara cepat untuk invite student? Okey, cuba klik. Cikgu dah buat kau sekarang ni. Sebelum tu saya lupa. Saya lupa nak tanya cikgu dulu, adakah cikgu sambil mendengar apa yang saya cakap ni, cikgu pun buat juga? Okay, saya tengok. Sebaiknya kalau boleh, cikgu buat jugalah. Ya? Kecuali kalau daya ingatan cikgu ni kuat, lepas ni cikgu buat. Okey. Dan sekurang-kurangnya take note lah. Ya? Okey. Bagaimana cara cepat untuk invite murid kita? Ada yang buat kadang-kadang tu one by one, dia type saja di sini. Okey. Google murid bermula daripada M. Okey. Dah keluar seorang nama Misbah ni cikgu sebenarnya. Dia menggunakan Gmail biasa. Okey, M 1 2 3 4 5 6 7 8. Ni email saya dummy saja. At moe.dl.edu.my. Jadi cikgu buat satu persatu macam ni agak lambat. Cara yang senangnya adalah minta senarai email dari admin, dari admin penyelaras Google Classroom kalau ada. Tapi kalau macam sekolah saya, sekolah kecil, dialah dialah penyelaras ICT, dialah penyelaras Google Classroom, dialah penyelaras sebagainya yang berkaitan dengan ICT, semua dialah menyelaras. Minta daripadanya senarai email ataupun ID anak murid kita ni. Okey, saya cuba tunjukkan satu. Okey. Saya stop sharing sekejap. Saya share entire screen.
Okey. Okey. Ini senarai akaun ataupun ID murid di sekolah saya. Ya. Jadi double klik saja. Buka saja, dia dalam bentuk Excel selalunya. Okey. Dalam bentuk Excel. Jelas tak cikgu? Kalau ada apa-apa masalah terus cikgu maklumkan pada saya ya. Maklumkan terus kepada saya. Okey, terima kasih juga Nida. Kata jelas. Paparan jelas ha? Okey, kalau dilihat di sini ini adalah senarai ID untuk murid sekolah saya. Okey, cikgu highlight saja. Kalaulah cikgu mengajar tahun 1, highlight menjadi 1 cukuplah. Katakan 1A. Highlight untuk kelas 1A sahaja. And then copy macam biasa. Okey, cikgu pergi semula ke ni. Pergi semula ke invite student and then tekan saja paste. Paste saja di situ. Okey, paste saja di situ and then tekan add yang ni, nampak tak tu? Tekan add recipient. Okey, saya takkan tekan add, nanti saya bawa anak murid saya masuk ke sini pula. Tekan itu saja. Kalau ada 40 orang murid, 40 orang kita copy daripada Excel tu dan paste saja ke sini. Faham? Okey, nampak tak tu dia jadi macam mana? Nampak tak? Dia jadi apa? Ini automatic. Tak payahlah nak invite satu persatu. Bengkok jari tu nanti. Okey, faham tak? Okey, seterusnya. Ada tak nak minta saya ulang ke apa? Okey, kalau tak ada, cikgu boleh buka mic cikgu ya. Cikgu buka mic. Kalau ada apa persoalan. Okey. Cikgu Afidah minta saya ulang. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Okey, saya cancel dulu yang ini. Okey. Kita nak invite student bukan tak boleh, tapi agak leceh. Seorang demi seorang. Melalui ID. Ya, melalui ID. Cara yang cepat yang saya dapat adalah yang pertamanya cikgu klik invite student. Okey, klik invite student and then sebelum tu cikgu mesti ada senarai ID student tu. Okey, ini dia. Ini adalah senarai ID Google Classroom murid saya. Okey. Bercampur, selalunya bercampur. Kalau nak bagusnya, admin dinasihatkan beri ID yang berkaitan dengan kelas itu saja. Sebenarnya ID ni dan password ada juga ni. Dia adalah satu benda yang rahsia. Tapi untuk pengajaran ni, saya percaya cikgu tak akan dedahkan lah. Cikgu pun tak boleh nak copy kan. Okey. Just copy saja. Highlight dulu. Highlight, ini Excel Highlight. Kemudian copy. Sepulang pada cikgu nak buat macam mana? Ctrl V ke, klik kanan and then copy pun boleh. Okey. Kemudian pergi semula ke Google Classroom tadi untuk invite. Paste di sini. Ya. Nampak tak? Dia jadi macam tu. Okey. Paste saja di sini. Okey. Okey, dah. Dia jadi macam ni. Okey, cantik Cikgu Rosli. Jelas. Jelas ya? Okey. Saya tak akan tekan invite. Nanti nanyalah anak-anak murid saya ni masuk sekali dengan cikgu dalam kelas saya ni. Okey, saya tak akan tekan invite. Nanti cikgu dah selesai paste di sini, tekan invite saja.
Kalau 50 orang murid, 50 lah akan masuk, akan di-invite. Tak masuk lagi, dia akan invite sahaja. Ya, Cikgu Hafidah. Saya tercari-cari tadi screen invite tu, rupanya di kami adalah classmates. Yang invite tu dalam screen cikgu saja kan? Ya. Saya tengok mana nak cari invite, rupanya yang tu adalah untuk screen kepada guru saja. Betul tak? Betul. Jadi sekarang ni, sebab tu saya minta cikgu masuk ke Google Classroom masing-masing. Jangan masuk ke Google Classroom saya ni, ya, masuk ke kelas masing-masing. Add on terus, kan? Praktikal terus. Kalau tak dapat, Cikgu Rosli, berhenti sekejap, tunggu saya. Maklum kat saya. Kita ada banyak masa sebenarnya. Mungkin ini adalah siri yang pertama. Mungkin Google Classroom tak akan habis, mungkin akan ada siri yang kedua, siri yang ketiga. Kita betul-betul habiskan Google Classroom. Kemudian kita akan buat pula yang lain-lain seperti penerangan awal tadi. Okey. Ada lagi siapa yang nak tanya? Setakat ni jelas. Alhamdulillah. Okey. Jadi yang lain tu pun saya anggap jelas lah ya. Okey. Jadi invite. Dia bukan masuk lagi cikgu ya. Dia invite sahaja. Bila dia masuk? Apabila murid tersebut masuk ke Google Classroom masing-masing, apabila dia masuk sahaja akan terpapar di situ invite dari guru tersebut. Murid tersebut mesti tekan OK ataupun bersetuju, barulah dia masuk ke Google Classroom tersebut. Ya? Sebab itulah kalau diperhatikan, saya nak tunjuk untuk kelas saya. Saya tunjuk yang kelas 3 ikhlas matematik. Ya? Kalau dilihat di sini, cikgu perhatikan yang di atas sekali itu Ahmad Al-Haris, invited. Dia masih dikategori sebagai murid yang dipelawa masuk, tapi dia belum lagi beri kata setuju nak masuk ke kelas saya. Okey, murid yang kedua Ahmad Fahmi Hakim. Okey, tulisan nama tu dah bold, maksudnya dia dah masuk ke kelas saya. Okey, dan di sebelah kanan tu kalau perhatikan ada invite guardian. Cikgu boleh juga invite ibu bapa penjaga. Kalau ada emailnya, masukkan. Okey, nanti apa-apa maklumat dia akan emailkan kepada ibu bapa. Contohnya, beri kerja rumah. Bukan sahaja dimaklumkan kepada Ahmad Fahmi sebagai seorang pelajar saya, dia juga akan hantar email ke parent tersebut. Memaklumkan yang anak dia ni ada homework, ada kerja yang telah dihantar oleh guru mereka. Okey, dan seterusnya lah diperhatikan. Mana tulisan-tulisan yang aktif, yang bold, yang hitam tu, murid ini yang dah masuk ke kelas saya, kemungkinan aktif atau tak aktif kita tengok kemudian pula. Okey, dan ramai lagi yang tak masuk. Okey, perkara ini jadi isu sebenarnya. Tapi kita sebagai seorang guru, kita buat kerja kita. Kita invite saja. Ya? Selebihnya, kekangan-kekangan, kita tak boleh kata apalah. Itu terpulang kepada ibu bapa ataupun parent masing-masing lah. Okey, balik semula ke kelas kita. Okey. Okey. Seterusnya, saya tak nak masuk lagi dalam classwork yang lain. Saya nak masuk ke bahagian setting dulu. Kalau cikgu lihat di sebelah kanan atas ini. Okey, kalau cikgu perhatikan. Semakin membesar tak saya paparan ni? Saya nak tanya cikgu, makin membesar tak paparan ni? Okey, sebelah atas kanan, kalau lihat ada macam seakan roda, ini adalah setting, kelas setting, hanya untuk setting kelas ini sahaja. Ya, okey. Okey, ini adalah kelas detail di bahagian atas, kelas detail. Okey, nama kelas, description kelas, section, room. Tulislah apa yang penting yang atas ni. Kalau dilihat di atas tu, class name required, dikendaki isi maklumat, dan yang lain-lain tu optional.
tak isi boleh, tak isi pun tak apa. Dan yang kedua, general. Okey, general. Class code. Okey, class code ni sebenarnya boleh berubah. Ya, boleh di reset, tapi saya nasihatkan jangan diubah sebab class code ni akan diguna pakai sampai bila-bila. Mungkin cikgu akan minta orang lain masuk join, cikgu hanya bagi saja class code saya ni kepada rakan-rakan. Okey. Stream. Ini yang penting. Ini yang penting. Kalau dilihat, saya klik di sini, ada student can post and comment. Satu. Student can only comment. Dua. Dan tiga, only teacher can post or comment. Okey. Jadi apa maksudnya? Okey. Kembali semula ke depan. Ini di depan ni. Ini saya katakan tadi, ini adalah stream. Okey. Jadi saya letakkan tadi student can post and comment. Maksudnya, ya, student can post and comment. Maksudnya, kalau saya post, okay, saya post, jadi murid boleh komen di sini. Try komen masing-masing. Saya dah beri salam. Respon. Okey, masuk ke kelas saya. Okay, tolong respon. Respon apa ni saya punya post tadi. Jadi student can post and comment. Maksudnya dia boleh buat satu post sendiri di dalam kelas saya dan dia boleh komen post sesiapa sahaja di dalam kelas saya ni. Okey. Okey, cikgu Azida reply. Okey, dia jawab salam saya. Okey, jadi itulah dia sebenarnya. Ya. Okey, seandainya kalau cikgu tukar, kita masuk balik ke setting general, student can only comment saja. Comment saja. Dia tak boleh post. Maksudnya dia hanya boleh komen. Kalau kita ada letak sebarang post, dia komen saja. Dia tak boleh post. Ya. Dan satu lagi fungsi only teacher can post or comment. Maksudnya admin, cikgu admin lah. Dia tak benarkan murid menaip ataupun menghantar, hanya sekadar baca sahaja. Murid hanya baca sahaja. Okey. Ya, faham setakat tu? Ada soalan terus ya cikgu? Kalau ada soalan terus tanya saya. Okey, dah ada. Puan Fasiah pun dah komen. Ni praktikal saja cikgu dah. Bukan saya nak tengok cikgu mengajar betul atau salah. Tapi praktikal saja untuk pemahaman masing-masing lah. Termasuklah saya sendiri. Okey, seterusnya. Masih lagi di dalam kelas setting. Okey. Class work on the stream. Okey, show content notification. Ini maksudnya pada stream tu mungkin cikgu nak tunjukkan attachment ke apa, itu terpulang. Saya sebenarnya tak akan mengubah benda-benda ini. Yang stream kita kena ubah. Show delete item pun tak perlu ubah selalunya. Guidance summaries pun biarkan. Okey. Yang ini yang penting. Meet. Okey. Awal tadi saya ada sebut setiap satu classroom ada
fungsi untuk Meet, Google Meet, untuk Google Meet ya. Jadi saya dah aktifkan Google Meet untuk kelas ini ya. Just tukar saja fungsi di sini yang ini ya, dan automatik nanti dia akan createkan satu link untuk diguna pakai oleh murid. Okey, dan dia akan dilihat oleh semua murid. Okey, kalau cikgu perhatikan di atas, di header Google Class ni akan ada satu Meet link di atas ni. Jadi kalau kita tekan saja, tengok. Okey. Jadi hanya murid yang berada di dalam kelas itu sahaja yang dapat lihat Google Meet ni. Ya. Okey. Okey. Cikgu Serina binti Zakaria. Okey, waalaikumsalam, terima kasih. Okey, betul. Tapi cikgu sebenarnya tak menjawab soalan saya di bawah post saya. Yang tu kena mahirkan diri cikgu ya. Maksudnya kalau cikgu betul-betul nak menjawab tu, cikgu kena menjawab di bawah sini. Bukannya di atas ni. Jadi bukan saya nak menceritakan satu benda tak baik. Sebenarnya kita nak terapkan kepada murid kita nanti ya. Kita nak terapkan kepada murid kita menjawab di post yang betul. Mungkin sebab di awal ni agak keliru lah sebenarnya ya. Encik Rosli. Ya. Bagaimana tadi yang Cik Rosli dapatkan link untuk, tadi Cik Rosli dapatkan link, buatkan link untuk Meet tu, yang tu hanya link tu hanya boleh dilihat dalam Google Classroom. Boleh tak macam kita kita dah setkan tu, dah ada dia punya kod semua, kita sharekan melalui phone. Okey, dia macam ni. Google Meet ni dia aktif hanya ketika itu sahaja. Hanya ketika itu sahaja. Okey, sekarang ni saya mengajar. Saya rasa saya nak berjumpa dengan anak murid, nak tengok muka anak murid saya. Okey, terus saya tekan. Google Meet ni. Okey. Dan macam yang kita berjumpa sekarang ni, macam mana saya buat? Kita tak masuk kelas lagi tapi kita dah ada link dia tu. Okey, saya setkan di kalender. Kalender tu dia akan bantu saya pada masa yang saya tetapkan, dia akan aktif coding tu sampailah ketika kelas itu akan berlangsung. Okey, kalau macam ni, macam Cikgu Afidah tanya tadi, kelas tu hanya aktif ketika itu saja. Bila dah semua keluar, dia akan jadi, dia perlu diaktifkan semula. Faham kan? Okay. Maknanya kalau saya nak buat Meet dalam Google Classroom tu, saya kena pastikan semua orang on, berada di GC pada waktu real time, betul? Berada di dalam kelas, itu sebaiknya. Berada di dalam kelas dan kita pun maklumkan kepada mereka, ataupun bukan maklum, kita just klik saja Google Meet tu, dia akan automatik, murid akan tahu cikgu sedang menggunakan Google Meet. Okay, alright. Ya. Okay, seterusnya kita masuk semula ke setting. Apa lagi yang ada di setting? Okay, grading. Okay, grading ni memang cukup bagus sebenarnya. Dia memang diguna pakai untuk soalan-soalan yang kita akan buat nantilah. Ya. Grading ni sebenarnya dia boleh jadi kumulatif. Dia boleh terkumpul setahun. Nanti kita akan tengok. Ini just makluman awal sajalah.
Okay, grade calculation, kita tengok overall grade calculation. Okay, total point. Okay, total point ni maksudnya yang saya cakap tadi, setahun contohnya, kumulatif dia berkumpul. Okay, weight by kategori. Yang ni agak rumit kalau mula-mula, tapi apabila kita dah faham, boleh buat. Okay, jadi yang ini akan faham apabila kita buat soalan dulu nanti. Just makluman sajalah. Okay, jadi sebarang perubahan di sini, ya, sebarang perubahan perlu simpan, save sebelah atas. Jangan lupa. Nanti cikgu dah ubah sesedap rasa, tak save di bahagian atas. Okey, sia-sia saja perbuatan kita. Okey, tekan save, ya. Tekan save. Okey, selesai. Okey. Okey, apa lagi yang kita nak buat? Okey. Classwork. Kita masuk classwork. Satu yang agak hebatlah di sini. Bila saya sendiri belajar, saya lihat banyak benda yang kita boleh guna pakai yang tak terjangkau di pengetahuan kita. Sehingga kan sampai satu tahap tu kita hantar kerja kepada murid kita. Murid tu boleh conteng online maksudnya dia jawab secara online dan hantar balik kepada kita. Dan kita pun akan bagi markah mengikut markah pengiraan markah kita lah. Dan kita boleh hantar balik markah ataupun kerja itu kepada murid kita. Okey. Di bahagian ni juga ada Meet, ada Google Calendar, ada Class Drive Folder, ya. Okey, saya pergi ke Create dulu. Okey. Untuk beri homework kepada murid, of course kita kena tekan Create, plus, tanda plus tu. Okey, dia ada assignment, ada quiz assignment, ada question, ada material, ada reuse post. Okey. Assignment. Tulislah apa-apa saja. Matematik. Okey. Mungkin matematik ujian 1, ya. Optional. Arahan, ya. Okay, arahan. Jawab semua soalan, lebih kurang macam tu. Okey. Dan ini dia. Add assignment, sama ada kalau lihat tekan add akan keluar pop up, Google Drive, link, file, YouTube. Banyak. Nampak saja 4 perkara, tapi sebenarnya satu-satu tu mewakili banyak sangat kemudahan. Okey. Google Drive. Maksudnya katakanlah cikgu klik Google Drive, cikgu ada kerja dan cikgu telah buat, tak kisahlah melalui apa, mungkin melalui Word ataupun Excel, maupun Google Form tu sendiri, Google Sheet ataupun Google Sheet, cikgu boleh ambil dari sini. Ya. Okey. Ini My Drive. Okey, tengok. Apa yang saya nak bagi, ya. Okey, yang ini. Juga tengok, saya ada satu PDF matematik, ya. Okey, saya dah double klik, dia dah masuk. Okey. Setakat tu dapat cikgu, ya. Saya perlukan respon cikgu sebenarnya sebab senyap saja ni. Apa-apa sajalah cikgu cakap lah. Okey. Jadi saya dah beri satu kerja, saya dah upload satu kerja matematik. Okey, tengok. Ini dia. Matematik. Okey. Ini dia. Ini dalam bentuk PDF. PDF setahu kita boleh conteng ke tak? Kita boleh edit tak PDF? Boleh tak cikgu? Tak boleh kan? Kalau ikutkan kefahaman kita, tak boleh. Jadi sebenarnya PDF ni dikatakan seakan-akan tak boleh. Okey, cuba lihat sebelah kanan pula. Lihat sebelah kanan. Student can view file.
Maksudnya student hanya boleh tengokkan sahaja, boleh tengok aja file tu. Berkelip-kelip mata. Student tengok aja. Habis kuat pun nanti dia akan print out sendiri. Okey. Boleh diubah. Cuba lihat. Student can edit file. Okey, boleh edit file. Okey, apa maksudnya? Bila student itu buka file PDF ni, akan keluar satu fungsi boleh edit. Okey, saya minta nanti sekejap Okey, saya assign dulu. Okay, saya assign dulu and then akan keluar matematik ujian 1 di depan ni pun of course akan keluar, di stream pun akan keluar. Jadi sekarang ni saya minta cikgu tolong buka matematik ujian 1 ni dan cikgu lihat apa yang boleh buat. Okey, saya bagi masa seminit, 2 minit. Cikgu buka. Saya tak boleh buka sebab saya sekarang ni sebagai guru dalam ni, saya buka yang ni sajalah. Jadi cikgu sebagai seorang pelajar di dalam Google Class saya ni, cikgu tolong buka matematik ujian 1 ni. Yang dalam bentuk PDF ni dan cuba cikgu lihat apa akan terjadi. Okey. File dalam bentuk PDF. Okey, saya cuba saya tutup dulu file-file yang lain. Tak boleh edit pun. Okey, Fidah kata tak PDF tak boleh edit pun. Sebab sekarang ni saya letakkan student can edit file. Sepatutnya cikgu boleh conteng sebenarnya. Akan keluar akan keluar pensel, pen, pemadam, ikon dia. Akan keluar ikon, pensel, pen, pemadam. Maksudnya cikgu boleh jawab terus di situ. Cikgu Rosli, cuba resend balik file tu sebab dekat kami sini yang kami nampak sebagai murid kan masih lagi di dalam status PDF. Dia memang PDF. Okey. Ada tak bahagian ikon pensel ataupun pen di bawah? Tak ada, yang cuma ialah dia cuma macam bentuk PDF lah yang ada P1, ada gambar apa campur tolak tu. Okey. Okey, sekejap saya resend. Okay, saya padamkan dulu yang ni. Okey, kalau nak padam ada tanda pangkah di kanan. Okey, kita delete terus. Sekejap.
Okey. Cuba sekarang. Oh. Boleh tak? Oh, masih lagi tak boleh Okey, sekejap. Sekejap je saya cari apa masalah dia. Okey, kita cuba yang lain dulu. Assignment, quiz assignment. Sebab saya sebelum ni saya buat, kalau menggunakan PDF pun boleh sebenarnya. Semua gunakan email MOE Okey, semua guna MOE. Kenapa tak boleh? Okey, tak apa cikgu. Kita tinggalkan masalah tu sekejap. Saya akan cuba selesaikan selepas ni. Kita teruskan dulu dengan yang lain-lain. Nanti saya akan cuba jawab dalam mungkin dalam Facebook saya ke. Okey, untuk yang lain, selain daripada kalau kita nak beri classwork kepada murid kita, fungsi yang pertama adalah assignment, yang keduanya adalah quiz assignment. Okey, yang ini menggunakan Google Form. Okey, menggunakan Google Form. Cikgu just klik sahaja Google Form yang tadi.
Okey. Yang ini ya. Cikgu just klik saja kalau nak gunakan Google Form yang sedia ada di sini, ataupun cikgu dah ada Google Form sendiri, cikgu boleh ambil sendiri Google Form dari, contohnya kalau dari Google Drive. Okay, saya pun ada satu Google Form saya. Okay, Classroom tahun 3. Bukan ni. Okey, yang ini. Okey, jadi kalau tak nak yang atas ni tutup, atau kalau nak buat kita akan buat. Iaitu kalau berkaitan dengan Google Form, kita akan ada tajuk Google Form sendiri ya. Yang ini saya nak tunjukkan dulu cara macam mana kita nak ambil Google Form yang tersedia ada ataupun apa yang ada di dalam ni. Okey, yang tersedia ada adalah blank quiz Google Form. Kalau cikgu aktifkan, dia akan keluar macam ni lah ya. Jadi cikgu kena buat satu persatu. Yang ini tajuk, kemudian kita buat melalui di bawah tajuk Google Form. Okey. Jadi saya dah sedia ada satu Google Form yang telah saya buat ni. Jadi kalau yang tak ada tu kita tutup lah ya. Okey. Dan di bawah tu ada grade importing. Okey, cikgu boleh import grade ni terus masuk ke sini, ke ni ataupun tak mahu. Okey. Dan kalau double klik, dia akan buka satu interface macam ni, Google Form ni yang telah saya buat. Okey, saya sediakan hanya 10 soalan saja. Okey, 10 soalan saja. Mungkin cikgu boleh jawab sebentar lagi. Saya minta cikgu jawab. Jawab tak betul pun tak apa, nak cepat tak betul pun tak apa. Okey, dan di sebelah kanan, sebelum tu tulis dulu. Type dulu tajuk, ini penting. Okey. Pilih dengan cara duit tekan soalan di bawah dan jawab semua soalan. Selesai, tekan butang submit. Okey, lebih kuranglah tu. Okey, dan di sebelah kanan ini kalau cikgu perhatikan, dia ada fungsi for untuk siapa ya. Okey, saya sepatutnya ini soalan budak dari 3. Sepatutnya murid tahun 3 lah. Tapi sekarang ni saya nak cikgu jawab di dalam kelas saya ni lah. Okey, tik saja yang mana. Kalau cikgu nak juga tahun 3, tik saja tahun 3. Okey, saya tekan tik. Okey, ini all student. Of course all student. Ini student-student yang di bawah Google Classroom pada hari ini. Point 100. Okey, due terpulang kepada cikgu. Cikgu nak letak due bila? Mungkin sampai esok ya, 23 April ya. Masa sampai pukul berapa? Okey. Topik of course matematik. Okey, rubrik selalunya bergantung kepada soalan. Tapi kalau macam Google Form ni tak ada rubrik lah. Tapi rubrik ni selalu kalau macam karangan kan, baru ada rubrik kan. Okey, jadi sign.
Sign saja. Nanti akan muncul di depan, stream. Okey, dah keluar. Saya nak cikgu jawab dalam masa 5 minit. Sementara tu saya nak minum air sekejap. 5 minit aja ya. Kalau rasa nak jawab dengan cara yang betul, kiralah. Tapi kalau rasa macam nak cepat, cikgu jawab ajalah. Tekan ajalah. Ini soalan objektif, 10 soalan sahaja. Habis saja jawab, habis saja pilih, tekan butang submit. Okey. Kalau dah dah boleh jawab, dah habis, selesai, submit.
Cik Rosli, kita nak check email kita tu, kita tengok dekat wafer sebelah tepi tu, betul tak? Ulang sekali lagi, Cikgu Afidah. Okey, macam sekarang kan, katakanlah saya budak kan, memang tak tahu apa-apa. Okay, saya dah buka email ni, saya dah jawab. Kemudian kita nak ajar murid kita, dia nak tengok email tu, dia pergi dekat sebelah kiri, sebelah kanan. Buka kepada gambar akaun dia tu, betul tak kan? Buka gambar akaun itu. Buka akaun tu. Kemudian buka yang 9 titik tu kan, wafer tu. Okey. Kemudian adalah keluar kan, Cikgu Rosli saja pencapaian, betul tak kan? Saya mula-mula sebab saya pun tak mahir sangat Google Classroom ni, mula tu saya cari juga macam mana saya nak check email saya serentak di waktu serentak saya dalam Google Classroom. Boleh. Boleh, tapi kita kena pastikanlah email akaun mana yang kita sedang guna sekarang ni. Okey. Macam tu. Contohlah, saya beri sekarang ni saya gunakan akaun MOE kan. Okey, saya nak check email tu berada di akaun Gmail biasa. Bukan akaun KPM. Okey, ubah saja di atas tu. Tekan saja yang macam ni. Okey, klik kiri gambar profil tu dan dia akan keluar pop up macam ni. Pilihlah akaun mana. Ataupun kalau tak terpapar di sini, add another account. Ya. Okey, siapa yang dah menjawab boleh check sijil yang dihantar. Ini secara automatik sijil itu dihantar ke email, alamat email yang telah diisi awal-awal tadi. Ya. Okey, sekarang ni ada 4 yang tune in. Okey, ini emailnya. Ya. Your email address will be recorded when you submit this form. Sebenarnya ni dah saya yang mencipta akaun ni. Jadi dia akan terus tertera lah email saya. Jadi tuliskan nama ini biasa. Okey, cikgu jawablah. Tak apa, tak betul pun tak apa. Yang paling penting sekarang ni saya nak tunjukkan kepada cikgu, kita gunakan Google Form sebagai satu bahan untuk beri assignment kepada murid. Okey, and then cikgu jawablah, ada 10 soalan objektif matematik tahun 3. Tak betul pun tak ada masalah. And then last, dan kalau dia jawab semua 10, tekan submit. Okey, apabila tekan submit saja, dia akan cakap, itu kita boleh set sendirilah ya. Saya dah buat satu Google Form ni, yang terhasilnya nanti adalah satu sijil pengiktirafan ataupun sijil pemberitahuan berapa markah yang diberi, yang dah dapat hasil daripada menjawab. Bukan kita nak tengok berapa betul, berapa salah, tapi kita nak tengok, saya nak maklumkan awal ini apa yang boleh kita buat dengan Google Form. Dan yang pastinya Google Form ni juga adalah satu bahan material yang kita gunakan untuk PDPC online. Okey, dan sambil tu yang sudah tu cuba tengok paparan di Google Meet ni. Okey, sebagai seorang guru, saya dapat melihat ada 5 orang pelajar saya dah tune in. Okey. Okey, dah 6. 2 lagi tengah buat ke apa saya tak tahu. Okey.
Okey. Okey, Cikgu Hafidah selesai dengan CJ murid pemulihan. Okey. Apa Cikgu Hafidah ni cikgu bahasa Inggeris? Okey, ada seorang lagi. Siapa agaknya ni? Okey. Jadi ini kelebihan dia. Google Form ni, Google Classroom. Cikgu boleh hantar soalan. Kemudian cikgu boleh tengok dia menjawab ataupun tidak. 7 dah tune in, dah hantar. Satu lagi tahu tapi tak buat lagi ataupun belum siap lagi. Ada seorang lagi. Boleh respon tak siapa yang belum buat ataupun dia tak ada dalam ni? Sekarang ni kalau ikutkan okey, tak apalah. Jadi apa yang kita dapat di sini, yang pentingnya di sini, kita dah dapat lihat ada 7 orang murid yang telah buat, yang telah hantar, lengkap dah. Ya? Dan ada seorang lagi yang belum siap. Dan kalau kita nak lihat, kita tengok view assignment. Okey. Okey. Ini dia rumusannya. Yang dah tune in, ni yang tersenarai. Anida, Fasiha, Mahizun, Azida, Nurul Nadia, Serena, Siti Hafidah. Ya. Jadi ada seorang lagi, siapa yang tak buat tu, tengok assign lagi tu. Okey. Dan seorang lagi Siti Hafidah. Sekejap. Mungkin saya tak lengkap import grade, biarkan dulu. Warabizah tak hantar lagi ke? Okey. Jadi itu yang dapat kita lihat melalui Google Classroom, melalui student work ni. Okey. Pada awalnya bila dipaparkan ini tak ada markah lagi, walaupun murid itu dah kita lihat dia dah tune in. Okey, kalau cikgu lihat di sebelah kanan ada satu button import grade. Okey, tekan saja import grade. Okey, and then tekan import. Okey, jadi kalau tengok sini Anida 60%, Cikgu Fasiha 60% dan seterusnya lah. Ya, tak apa, bukan kita nak lihat betul ataupun salah, tapi yang pentingnya kita nak tengok siapa yang hantar ataupun siapa yang tak hantar dan berapa markahnya untuk murid-murid kita nanti. Jadi Puan Siti Hafidah, Cikgu Siti Hafidah kenapa tak keluar? Okey. Dan Google Form yang saya buat tu tadi, dia bertukar menjadi quiz sebenarnya. Menjadi quiz dan di akhirnya akan dihantar sijil ke email yang dinyatakan di awal tu. Okey, kalau kita tengok. Okey, di atas, di bahagian atas ni. Sepatutnya ruangan kosong di sini ya. Tapi saya sebagai seorang guru yang tuan empunya email Google Form ni, dia akan paparkan macam ni. Okey, email inilah yang akan digunakan untuk hantar sijil. Jadi cikgu boleh tengok sijil masing-masing di email. Ya. Ini bukan sebagai apa, untuk sebagai pendorong kepada cikgu. Lepas daripada ni saya nak ajar yang itu pula. Ya. Nampak tak kelebihannya? Okey, seterusnya ada soalan? Ya. Ada soalan? Kalau kita nak buang grup boleh tak? Nak buat apa? Nak buat grouping? Nak buang grup. Tak jelas.
Nak buang grup. Kita dah create dah. Nak buang. Kita dah buat tahun lepas. Lepas tu masuk. Nak buang kelas. Nak buang grup yang kita dah create. Jelas tak? Kita dah buat tahun lepas. Buat apa yang tahun lepas tu? Lepas tu kita sajalah cuba Kelas tahun. Lepas tu nak buang grup tu dalam kita cipta. Apa? Nak buang kelas Dalam ke? Google Classroom. Nak buang kelas ke? Kita nak buang grup yang kita dah cipta. Macam tahun lepas guru kelas, kita buat grup. Lepas tu kita dah tak nak dah tahun ni. Kita nak buang yang tahun lepas dalam grup yang banyak-banyak tu. Boleh tak? Grup yang banyak tu maksudnya Nak buang kelas. nak buang kelas. Ya. Okey. Kalau cikgu tengok kan, saya tunjuk kali depan ni ya. Katakanlah Ya. saya tak nak dah tahun 6 ni ah. Tahun 6 dah saya tak nak. Kalau tengok diperhatikan ada 3 titik di atas ni. Okey. Cikgu nak aktifkan dia, nak aktifkan dia. Pun boleh. Faham tak cikgu? Yang kita cipta. Yang kita dah buat, kita dah cipta, kita aktifkan dia ya. Kita masukkan dia ke bahagian aktif, jadi dia tak akan dipaparkanlah di depan ni. Jadi itu saja yang boleh kita buat. Tapi untuk Google Classroom ni kan sebenarnya dia atas pentadbiran juga. Contohnya ada pentadbiran yang nakkan buat kelas macam mana? Dia berdasarkan kelas semata-mata. Seandainya kalau ada 6 kelas. Patutlah saya cari perkataan delete, tak ada. Sama lah Sama, dia lebih kurang sama je. Maksudnya kalau ada lagi. Ya. Okey. Saya nasihatkan sebelum kita buat Google Classroom ni, bincang dulu dengan pentadbir. Adakah pentadbir itu nakkan mengikut bilangan kelas semata-mata ataupun mengikut mata pelajaran? Maksud saya kalau kelas semata-mata tu contohlah, kalau satu sekolah tu ada satu kelas setiap aliran, maksudnya semuanya ada 6 kelas, dia nak wujudkan 6 kelas sahaja di dalam tu. Apabila ada 6 kelas sahaja di dalam tu, maksudnya murid hanya sekali masuk sahaja, tetapi guru pun semua masuk juga di dalam kelas tu. Ada juga sekolah yang buat macam mana? Dia buat berdasarkan kelas dan mata pelajaran. Kalau tahun 1 tu ada 8 mata pelajaran, maksudnya murid kena masuk 8 kelas. Murid tahun 1 akan masuk 8 kelas. Faham tak? Jadi dia ada pro kontra yang di sini ni. Ada pro kontra dia. Faham tak? Jadi nanti cikgu akan nampak kalau tahun ini buat macam ni, apa kebaikan dia untuk tahun depan. Ya? Seperti saya terangkan awal-awal tadi itu. Okey, kita teruskan lagi. Tadi kita dah masukkan assignment, quiz assignment. Okey, cuba kita tengok. Okey, kita tengok question. Okey, untuk question ni kita diibaratkan macam type terus di sini. Kita type terus, katakan okey. Namakan nama ibu kota Indonesia. Okey, ini antara satu contoh dia. Kalau short answer, maksudnya murid itu terus type jawab di sini. Okey. Okey, contoh. Murid akan jawab di sini terus. Okey. Kita boleh pilih sama ada untuk short answer ataupun multiple choice. Okey. Kalau short answer, kita tengok short answer dulu. Tapi ini adalah instruction. Okey.
Okay, jawab terus, saya buat cepat sikit lah ya. Okay. Dan satu lagi adalah multiple choice. Okay, multiple choice ni dia lebih kurang sama macam Google Form. Cikgu tambahlah katakanlah okay, dan seterusnya. Ikut terpulang kepada cikgu, konsep cikgu nak tanya soalan macam mana. Okey, dan terus tekan create, terus tekan ask sahaja. Okey. Dan seandainya kalau cikgu rasa cikgu nak buat melalui Docs pun boleh, melalui dokumen Google Docs pun boleh. Okey, saya dah aktifkan Google Docs. Cikgu type saja di sini, ya. Macam biasa, Google Docs ni sebenarnya sama sajalah macam dokumen-dokumen di dalam komputer yang selalu kita guna. Contohnya Microsoft Word, hampir sama saja. Hanya yang membawa bezanya, ini online, yang sana offline. Yang ini adalah online, ya. Okey, seterusnya, kalau cikgu nak cipta untuk buat melalui slide pun boleh, sheet, drawing ataupun form pun boleh. Jadi yang ini saya tak nak tekankan satu persatu, saya hanya nak mendedahkan saja ada kemudahan-kemudahan yang macam ini, ya. Okey, ini saya tutup dulu. Okey, bila dah siap, terus tekan ask. Jangan lupa, ask ni lebih kurang macam konsep dia save lah. Dan sebelum tu juga kena pastikan yang sebelah kanan cikgu nak hantar kepada siapa murid yang sepatutnya menjawab, poinnya berapa kan, due-nya bila. Okey, yang ni cikgu guna setkan, ingat sebelum tekan butang ask. Okey. Okey, seterusnya saya tutup yang ini. Material. Okey, material dia konsep dia sebenarnya hampir sama ya cikgu. Hampir sama saja. Maksudnya kalaulah cikgu dah siap ada benda tu, dia simpan di dalam Google Drive, dan Google Drive tu sebenarnya sama emailnya dengan cikgu yang kita gunakan untuk Google Classroom tu. Dia automatik, dia akan simpan di situ. Setiap hasil yang kita buat di sini, dia akan simpan di dalam Google Drive. Okey, dan seterusnya lah. Okey. Okey. Okey, ada soalan dari Puan Nurul Nadia. TJ digital cikgu edit tu kena edit di add on certificate setting di PDF dulu ya. Saya dah berjaya buat tapi tak tahu nak edit lagi. TJ digital cikgu edit tu kena edit di add on di PDF dulu. Okey. Tapi yang menggunakan CTPM tu nanti saya akan terangkan kemudian ya cikgu ya. Di dalam, sebab saya dah rangka, saya akan buat penerangan tu dalam Google Form. Macam bagaimana cara kita nak gunakan CTPM tu. Ya. Okey. Okey, seterusnya ini adalah bahagian classwork. Kalau ada yang tertinggal, saya akan terangkan mungkin di masa akan datang lah ya nanti ya. Okey, ini bahagian people, saya dah terangkan tadi, dan ini bahagian grade. Okey, bahagian grade pun, kita perhatikan. Bahagian grade ni, saya ada 2 homework ataupun classwork yang saya beri kepada cikgu tadi kan. Jadi dua-dua tu akan dipaparkan di bahagian grade. Ya.
Yang bahagian matematik ujian 1 tu tak selesai lagi. Nanti saya akan cari cara macam mana cikgu ya. Sebab sebenarnya saya lihat yang anak saya, cikgu ni hantar melalui PDF sahaja. Dalam PDF tu dia boleh conteng. Diibaratkan macam dia hantar gambar. Gambar tu boleh diconteng. Lepas tu hantar balik kepada cikgu. Cikgu akan marking. Lepas tu cikgu tu akan hantar balik kepada murid berserta dengan markah. Tak apa. Nanti saya akan selesaikan. Ya? Okey, dan seterusnya kalau yang untuk kerja yang kedua, praktis matematik tahun 3 tu, okey, ini markah-markahnya. Dan pada awal tadi saya dah setkan untuk kumulatif. Jadi kalau ikutkan show overall grade to student. Jadi dia akan terus menunjukkan markah kepada cikgu lah. Terpulang kepada cikgu. Yang ini masing-masing lah. Masing-masing nak tentukan grading macam mana. Sebab ada sekolah dia nakkan markah murid di hujung tahun. Dia masukkan markah hujan bulanan, kerja, folio dan macam-macam lagi lah. Dan akhir di hujungnya apa markah kumulatifnya terkumpul. Okey. Okey, ada apa-apa cikgu soalan ataupun cadangan lagi yang boleh kita kongsi? Yang cikgu nak tanya saya pun sekarang pun boleh. Jadi sekarang ni kita dah melepasi kepada perkongsian untuk Google Classroom. Dan saya pasti sebenarnya ada lagi yang saya tak buat penerangan dalam Google Classroom ni. Dari masa ke semasa nanti saya akan cubalah untuk buat penerangan lagi. Memang ada yang tertinggal. Jadi hanya saya mohon pada cikgu, kalaulah untuk masa datang, kalau untuk siri yang kedua, saya mohon untuk cikgu maklumkan kepada rakan-rakan yang lain, kalau yang belum masuk lagi ke kelas saya ni, ke Google Classroom stream untuk perkongsian kemahiran penyampaian PDPC secara online, cikgu maklumkan. Dan saya akan cuba buka dari masa ke semasa. Dan jika ada soalan, masukkan saja di situ, kita akan sama-sama beri pendapat. Ya? Saya akan cuba menjawab jugalah. Dan saya tekankan di sini, ini hanyalah sebagai perkongsian sahaja. Perkongsian saya sebagai pemudah cara, bukan sebagai seorang penceramah, hanya pemudah cara yang mana saya cuba berkongsi apa yang saya tahu dan cikgu pun boleh juga berkongsi apa yang cikgu tahu. Ya? Okey, 11:06 kita bermula hampir pukul 9 lebih tadi, dah pukul 11. Okey, sebelum itu juga berkaitan dengan ada soalan yang tanya saya, adakah perjumpaan ini boleh dimasukkan ke dalam SPL KPM? Ya? Jadi sebenarnya boleh masuk ke dalam SPL KPM, cikgu masukkan sendiri dan di bawah pembelajaran. Di bawah pembelajaran. Dan di hujung tahun nanti akan pentadbir guru besar ataupun pengetua akan buat pengesahan lah. Ya, sama ada betul ataupun tidak cikgu ni dah masuk, dah menggunakan platform yang saya buat ni dan dapat ilmu melalui pembelajaran. Ya. Jadi saya rasa saya tamatkan di sini. Mungkin di lain masa saya akan maklumkan kemudian untuk siri yang seterusnya. Kalau ikutkan saya target untuk kita habiskan sampailah ke Google Form dan akan ditop up lagi dengan Google Classroom ni. Dan sememangnya saya sendiri rasakan macam ada lagi maklumat-maklumat yang belum saya sampaikan. Saya harapkan untuk sesi yang akan datang, untuk siri yang akan datang, kita sama-samalah perbetulkan apa yang masih kurang. Ini sebenarnya adalah kali pertama. Saya sebelum ni hanya mengajar dalam sekolah sahaja. Ini saya melibatkan orang luar. Jadi apa-apa cadangan tolong kemukakan kepada saya.
Dan juga terima kasih kepada Cikgu Fairuz Azmi yang sudi untuk buatkan live YouTube. Walaupun ada masalah teknikal, saya harapkan cikgu nanti akan bantu saya lah. Sebab saya nampak macam adalah keberkesanan dia di situ. Jadi itu saja untuk hari ini. Sebelum mengundur diri, mohon maaf jika ada ilmu yang tidak kesampaian, yang mungkin ada tersilap, yang kekurangannya. Moga di lain masa kita boleh baiki sama-sama lah. Saya mungkin boleh bagi masa 2-3 minit kepada cikgu kalau cikgu ada apa-apa soalan. Cikgu Rosli buat video tak yang kita punya session ni? Cikgu Fairuz ada rekod yang ini. Dia ada rekodkan dalam YouTube, dia akan upload ke YouTube nanti. Oh, okey, nanti kau boleh share video YouTube tu Ya. Nanti Cikgu Fairuz akan berikan pada saya juga link tu, nanti kita akan itulah. Saya akan saya evaluasikan lagi lah kepada yang lain. Okey, ada yang lain? Okey, kalau tak ada yang lain, terima kasih banyak-banyak. Saya rasa macam ada lagi kekurangan. Saya akan cuba atasi mana ni, dan satu lagi saya akan cari juga kenapa tak boleh cikgu atau anak murid ataupun pelajar jawab dalam PDF tadi. Saya akan cuba yang tu ya. Jadi sekian saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.